Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam bab yang selanjutnya. Bab kita baru saja selesai bab yang kedua, iaitu bab 82, iaitu mengenai pengenalan kepada kalimah isim. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan masuk bab 3, iaitu pengenalan kepada kalimah fi'il. Dalam bab 3 ni saya bagi kepada 8 tajuk. Boleh tengok kat sini daripada 3A sampai 3H. Untuk video yang pertama dalam bab fi'il ni, kita akan bincang mengenai bab 3A, iaitu pengenalan kepada kata dasar fa'ala dan juga mengenal 3 fi'il utama. Okey, kata dasar fa'ala. Kata dasar fa'ala ni iaitu ni dia, fa'ala. So, fa'ala ni adalah kata dasar bagi kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, menurut kepada satu pendapat. Daripada fa'ala ni dia boleh berkembang kepada kalimah-kalimah lain. Sebagai contoh di sini adalah fa'ala, maksud dia buat. Okey, buat. Kalau macam contoh makan, akala. Akala, yang ini makan. Okey, nampak ada 3. 1, 2, 3. Dia sama macam ni. Fa'ala, akala. Lepas tu dia ada macam contoh kalau yang lain, syaraba. Syaraba ni minum. Ini macam fa'ala, syaraba. Okey. So daripada sini ni boleh berkembang kepada perkataan-perkataan lain. Okey, mari kita tengok poin satu. Kalimah fi'il dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf, iaitu fa'ala tadi ni, atau 8 huruf. Ada juga perkataan bahasa Arab yang dia punya root word tu dibina daripada 4 huruf. Tapi kebanyakannya adalah 3 huruf. Yang 4 huruf ni tidak banyak macam yang 3 huruf. Dan 3 huruf ni yang dimaksudkan kat sini adalah fi'il, kata fi'il madi. Fi'il madi fa'ala. So yang ini yang saya tunjuk kat sini ni, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi ni adalah satu nama yang dirujuk, yang saya kata tadi, menurut satu pendapat adalah merupakan daripada situ lahirnya perkataan-perkataan yang lain. Okey. Menurut satu pendapat ada kata bahawa perkataan bahasa Arab ni dilahir daripada kata masdar. Tapi dalam saya punya ni, saya menurut pendapat yang mengatakan bahawa dia lahir daripada fi'il madhi. Okey, dan setiap huruf yang membina fi'il ni ada nama. Okey, ni dia nama dia. Fa'ala. Okey, saya tengok kat sini. Yang ini pertama ni fa dipanggil fa fi'il. Yang kedua ni ain, ini dipanggil ain fi'il. Yang ketiga ni lam, dipanggil lam fi'il. So kalau contoh kat sini kan, kalau saya tanya apakah fa fi'il untuk akala, iaitu alif. Apakah ini fa fi'il lah ni, fa fi'il. Apakah lam fi'il untuk akala? Ini dia lam fi'il, iaitu huruf lam. Lam fi'il. Kalau contoh kat sini, apakah ain fi'il untuk syarabah? Iaitu huruf ra. Okey. So masing-masing dia nama. Yang pertama tu fa fi'il, yang kedua tu ain fi'il, yang ketiga tu dipanggil lam fi'il. Okey. So itu pertama. Yang kedua, daripada yang ini pun saya dah sebut tadi, daripada fi'il madhi ni, root fi'il madhi ni, dia boleh diformulasi kepada kalimah yang lain seperti fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman. Itu semua ada meaning tu yang insya-Allah kita akan belajar nanti dalam bab 9, 10 dan 11. Okey. Bila bertambah huruf, maka makna pun akan bertukar. Okey. Bila bertambah huruf, makna akan bertukar. Kalau saya ambil contoh kat sini kan, kalau saya kata fa'ala, ni buat, nanti dia ada satu fa'ilun. Apa yang bertambah? Alif kat sini kan, fa'ilun. So fa'ilun ni maksudnya apa? Yang membuat. Yang membuat. Okey, so itu maksud dia.
Bila ada pertambahan, maka makna pun berubah. Okey, kemudian pembelajaran mengenai perubahan kalimat dari fi'il madhi ni kepada kalimat-kalimat lain dinamakan sebagai ilmu sorof. InsyaAllah nanti kita akan belajar dalam bab sorof, bab 9 dengan bab 10 dan bab 11 nantilah. Okey, stay tune. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, iaitu pengenalan kepada 3 fi'il utama. Okey, pengenalan pada 3 fi'il utama. Okey. Disebabkan kita sekarang masuk kepada bab fi'il, so ada 3 fi'il utama, iaitu fi'il madhi yang kita baru discuss tadi kan, di mana fi'il madhi ni juga adalah dipanggil root word. Okey. Fi'il madhi ni maksudnya apa? Fi'il madhi adalah perbuatan masa lampau. So ni yang pertama. Yang kedua adalah fi'il mudhari', iaitu perbuatan sedang atau akan berlaku. Yang ketiga adalah fi'il amar, iaitu perbuatan kata perintah. Kalau fi'il madhi tadi tu fa'ala, dia telah buat. Fi'il mudhari', dia sedang buat ataupun dia akan buat. Fi'il amar, buatlah ataupun buatlah olehmu. So itu fi'il amar. Satu benda yang utama atau yang penting dalam kalimah fi'il ni ialah dia ada pelaku. Okey, dia ada pelaku. Dalam contoh kat sini kan, dia dah build in pelaku dalam kat sini, iaitu dia. Dia. Perbuatan dia buat. Yang buat siapa? Dia. Okey. So kat sini ada 2. Kat sini ada verb. Kalau masih ingat lagi dalam bab sebelum ni kita belajar, bila dia ada 2, kemudian dia ada verb. Contoh kan, dia makan kan. Sini dia makan. Dia makan . So meaning apa? Dia ni dah jadi ayat. Sebab kita boleh faham. Ada kefahaman yang dilahirkan sini. So dia ayat. Bila dia ayat, bila dia faham, maka dia adalah ayat. So meaning what? Meaning what? Fi'il ni, bab fi'il kita belajar ni kan, even though dia kalimah, satu kalimah, tapi dalam masa yang sama dia ada juga ayat. Sebab terbina di dalamnya ada benda yang menyebabkan dia tu boleh difahami. Okay, ada 2 elemen at least, iaitu pelaku, 2 DOER, dengan ada verb kat situ . Okay. So itu antara benda yang kita kena faham, bahawa di dalam fi'il ada pelaku. Itu yang ini. Kemudian macam juga isim, fi'il ni ada yang kaku dan ada yang tak kaku. So nampak kat sini, fa'ala ni jenis kaku dengan af'al ni jenis kaku. Yang tak kaku adalah jenis yang mudhari'. Dia boleh berubah daripada depan kepada atas dengan kepada kepada mati. Kalau fa'ala ni dia memang fix, fa'ala, dia tak ada marfu', dia tak ada mansub, dia fix. Kecuali yang mudhari' saja yang boleh berubah, yang tak kaku. Maknanya dia ada status atas nanti, depan, atas dengan mati. Alright, so itu poin kedua. Poin yang ketiga kat sini, take note mengenai apa? Perbezaan di antara madhi, perbezaan akhir baris akhir antara madhi, mudhari' dengan amar. Kalau madhi ni nature dia atas, kalau mudhari' dia starting dia depan, kalau amar dia mati. Itu benda yang harus di take note mengenai 3 fi'il utama ni. Saya rasa itu sahaja yang perbincangan mengenai bab 3 ini. So sebagai takeaway, ada 4 poin utama. 1, take note bahawa kata root word fa'ala. Kemudian 3 fi'il utama, iaitu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan fi'il amar.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.